Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Syukur alhamdulillah, bersua kembali kita untuk minggu ini dalam program Talaki Safinatun Najah menggunakan kitab Safinatun Najah. Setiap jam 6 petang kita akan sama-sama menimba ilmu pengetahuan dalam soal agama. Kita juga sekarang ini bersiaran langsung di Facebook Mani FM dan anda semua boleh kongsikan live tersebut bersama yang lain. Semoga segala ilmu yang saya kongsikan dapat kita sama-sama amalkan. Jadi insyaAllah untuk minggu ini akan menyambung pembicaraan berkaitan dengan istinja. Yang mana untuk minggu ini, minggu yang ketiga lah, masuk pada pembicaraan istinja. Dalam kitab Safinatun Najah, edisi Jawi, muka surat 3, baris yang keempat daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Syurutul istinja'i bil hajari samaniyah. Terjemahan dia, bermula segala syarat istinja dengan batu itu ialah 8 perkara. Jadi dalam kitab Safinatun Najah terus pergi kepada istinja dengan batu. Pergi kepada istinja dengan batu, tidak membicarakan istinja dengan air. Pergi kepada istinja dengan batu. Jadi sebagai 2 minggu lepas lah, minggu terdahulu dan minggu yang sebelum tu, saya membicarakan berkaitan dengan istinja terlebih dahulu. Kemudian istinja yang afdalnya menggunakan batu ataupun tisu dan umpamanya, kemudian diiringi dengan air. Cara yang kedua adalah menggunakan air semata-mata, tidak didahulukan dengan istinja dengan batu ataupun tisu. Istinja yang ketiga hanya menggunakan batu semata-mata tanpa menggunakan air. Sudah 2 minggu saya tekankan, berkaitan dengan istinja dengan batu ini adalah syariat khususiyah kepada ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syariat yang tertentu bagi ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hukum syariat istinja dengan batu dan tisu dan umpamanya tidak ada pada syariat rasul-rasul yang terdahulu. Adapun istinja dengan air itu adalah syariah yang qadimah. Syariah yang terdahulu pun sudah ada istinja dengan air. Kemudian istinja dengan batu tidak berkait dengan ketiadaan air.
tidak berkait dengan ketiadaan air sama sekali. Kalau ketiadaan air, wajib istinja dengan batu. Dalam keadaan air banyak itulah, diharuskan istinja dengan batu. Bahkan Nabi SAW pernah istinja dengan batu dalam hadis Bukhari. Dan Nabi memerintahkan sahabat istinja dengan batu. Sebagai diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi, kalau kita memahami istinja dengan batu ini ataupun tisu, hanya dalam keadaan ketiadaan air barulah dibenarkan istinja dengan batu ataupun tisu. Maknanya kita sendiri tidak mengetahui berkaitan dengan hukum syariat Nabi SAW. Sebab tu dalam kitab, istinja dengan batu ataupun tisu walaupun tepi laut sekalipun. Dia royah gitu. Walaupun tepi laut sekalipun. Diharuskan istinja dengan batu ataupun tisu. Cuma macam mana pembelajaran di sekolah. Pendidikan agama di sekolah pasti ada tajuk bicara berkaitan dengan istinja. Pendidikan agama di sekolah pasti ada tajuk istinja. Lepas macam mana bicara istinja ni? Disentuh tak berkaitan dengan istinja dengan batu? Ataupun hanya bicara istinja dengan air sahaja? Pasti ada bicara istinja dengan batu. Syariat Nabi SAW. Kemudian istinja ini macam saya sebut dah hak terdahulunya, basuh berok, basuh kencing. Letak makna seumpama tu tidak betul. Sebab kalau sebut kata istinja ni basuh berok, basuh kencing, berarti hanya menggunakan air. Sebab menggunakan batu ataupun tisu tidak dinamakan membasuh. Jadi istinja letak makna basuh berok, basuh kencing tu kena ubah. Istinja ini menyuci dan menghilangkan najis yang keluar daripada salah satu daripada dua jalan. Kemaluan hadapan ataupun belakang dengan air ataupun dengan batu. Itu makna istinja. Bukan basuh berok, bukan basuh kencing. Jadi istinja ni tak sama dengan hukum membasuh najis. Walaupun yang keluar daripada dua jalan tu barang najis juga. Tapi dia hukumnya tidak sama dengan membasuh najis. Walaupun tahi air kencing yang keluar itu termasuk najis kategori najis mutawassitah juga. Tapi dibicara lain. Sebab tu dalam kitab fiqh mana sekalipun tajuk istinja dengan tajuk membasuh najis diletak tajuk yang berasingan. Istinja dan membasuh najis tajuk yang berasingan. Sebab membasuh najis wajib menggunakan air. Membasuh najis wajib menggunakan air. Adapun istinja dengan air ataupun dengan batu. Ini hak berkaitan dengan istinja yang tak sama dengan membasuh najis. Walaupun tahi air kencing termasuk dalam najis mutawassitah juga. Kemudian minggu lepas saya memulai pembicaraan berkaitan dengan istinja dengan air. Kemudian minggu lepas pun ada beberapa soalan yang saya tangguhkan jawapan dia. Contohnya menggunakan tisu basah. Ini boleh memada ataupun tidak. InsyaAllah saya akan bicara nanti berkaitan dengan tisu basah
Yang mana tisu basah ni biasanya dalam keadaan keuzuran. Terlantar menggunakan tisu basah. Itu kita akan bicara asing lah. Akan bicara secara khusus berkaitan dengan menggunakan tisu basah. Yang mana kita bicara dalam sekarang ni dalam keadaan tiada sebarang keuzuran. Tiada sebarang keuzuran. Istinja dengan tisu, syaratnya tisu yang kering. Tisu yang basah tidak memada. Ini bicara dalam keadaan tidak ada sebarang keuzuran. Hak menggunakan tisu basah biasanya dalam keadaan orang yang sakit, terlantar, qada hajahnya dalam pemper. Yang mana qada hajah dalam pemper memang tidak boleh istinja dengan batu ataupun tisu. Orang yang qada hajah dalam pemper wajib menggunakan air. Tetapi duduk di hospital tak dapat menggunakan air, maka digunakan tisu yang basah yang beserta dengan sabun di tisu basah beserta dengan obat yang boleh mematikan kuman. Itu bicara lain. Itu bicara lain, bukan bicara istinja kita sekarang. Sebab istinja apabila qada hajah dalam pemper wajib menggunakan air, tidak boleh menggunakan batu ataupun tisu. Dalam keadaan terlantar di hospital contohnya, tidak dapat menggunakan air, maka diganti dengan tisu basah. Itu bicara lain. InsyaAllah saya akan bicara. Ini data ilmu-ilmu yang kita semua wajib mengetahui. Sebab ini perkara yang dilalui dalam kehidupan. Kehidupan orang tua kita ke, kehidupan diri kita sendiri ke, kehidupan keluarga kita yang lain, ataupun kehidupan mereka-mereka yang kita kenali. Dalam keadaan terlantar, ini qada hajah dalam pemper, nak buat macam mana? Di rumah tak ada masalah lah. Di rumah memanglah basuh dengan air. Yang timbul masalahnya apabila berada di hospital. InsyaAllah saya akan bicara nanti. Jadi saya balik kepada hak kitab tadi, terus pergi kepada syarat istinja dengan batu. Jadi insyaAllah saya akan memulai istinja dengan air terlebih dahulu. Istinja dengan air terlebih dahulu. Tu ada satu soalan Rahayu bin Mak Yusuf. Bila qada hajah dalam pemper wajib bersihkan guna air sebab najis itu telah tersebar ke ustaz. Dia najis yang diharuskan istinja dengan batu. Najis yang hanya berada di tempat keluar. Kalau najis itu sudah merata ke tempat lain, maka tidak mencukupi syarat. Diharuskan menggunakan tisu. Bila syarat menggunakan batu dan tisu, bila tidak mencukupi hak 8 syarat kita akan bicara nanti, maka wajib menggunakan air. Sebagaimana sidang pendengar maklumi, sebagai sebut mengulpah lah. Sidang pendengar yang mengikuti live FB Manis FM, bolehlah mengemukakan persoalan yang berkaitan dengan istinja. Di mana saya ni sedang membicarakan bab istinja. Di hadapan saya ni ada komen dalam live FB. Jadi bolehlah saya tengok komen pertanyaan tu macam mana. Tapi yang berkaitan lah, yang berkaitan dengan tajuk bicara istinja. Jadi pergi kepada istinja dengan air. Istinja dengan air ini sampailah kepada hilang ain dan hilang dia punya bekas-bekas kesan atau boleh panggil sifat najis. Hilang dia punya ain najis dan hilang dia punya bekas-bekas sifat najis. Ini ketika istinja dengan air. Adapun istinja dengan tisu nanti hanya boleh menghilangkan ain najis sahaja. Kesan najis, sifat najis
dengan batu, dengan tisu tidak dapat dihilangkan. Maka apabila istinja dengan batu, hanya wajib hilangkan ain sahaja. Istinja dengan air, wajib menghilangkan ain najis serta dengan bekas kesan najis, sifat-sifat najis. Sampai kepada kuat jangkaan di hati, sudah suci, maka berhentilah. Ghalabatuz zanni dipanggil. Kuat jangkaan di hati, suci, maka berhenti. Tidak disunatkan nak cium tangan contohnya. Tidak disunatkan nak cium tangan. Bahkan kalaulah ada bau di tangan sekalipun, kalaulah sudah kuat jangkaan di hati, di tempat najis keluar, sudah tidak ada dia punya sifat dia, maka sudah dihukumkan suci. Minggu lepas saya disebutlah berkaitan dengan kalau kita menggunakan air, ini pada masa istinja, menggunakan air ketika menyucikan najis, sampailah kepada hilang dia punya bekas dia, kesan dia, sifat dia termasuk bau. Tetapi ada situasi yang mana bau dia payah untuk hilang. Sudah menggunakan sabun, bau masih lagi belum hilang. Ada komen minggu lepasnya, dia kata orang yang makan peta, dia kata. Wallahualam lah. Dia kedok, saya tak tahu. Sebab saya tak pernah letak peta ke, jering ke bukan ke dalam tengkok, ke dalam mulut pun tak pernah. Peta, jering, wakedah. Kena wakedah. Tak tahulah orang panggil buah apa. Tapi dia itulah tu dia adik-beradik lah tu. Peta, jering, wakedah. Tu adik-beradik belaka tu. Orang yang suka tu kok. Tak ada tu tak makan. Tapi ada orang kata makan buah peta ni dia punya najis yang keluar tu, bau dia agak keras. Sampai ke dalam komen minggu lepas, air kencing pun bau peta. Kalau air kencing, bau durian tu tahulah. Kalau makan durian, sampai masa kencing, memanglah ada bau durian. Jadi orang makan peta ni, dia kencing bau peta barangkali. Wallahualam lah. Tapi ada komen minggu lepas dia kata, orang yang makan peta, dia punya najis yang keluar, baunya agak keras. Yang mana sudah menggunakan sabun. Terkadang di tangan tu masih lagi ada bau. Bahkan di tangan pun tidak lagi dihukumkan najis. Bukan di tempat tu. Di tempat keluar najis itu, waktu tak boleh nak cium waktu. Nak cium nak buat macam mana. Tak sampai hidung nak cium. Sebab tu dikira kepada kuat jangkaan di hati. Suci berarti. Alamat dia, kalau orang lelaki daripada licin najis yang keluar, akhirnya kulit sudah menjadi kasat. Itu alamat sudah suci daripada najis bagi orang lelaki. Orang perempuan ni kasat. Sebab tahi ni dia kadang-kadang dia agak adalah kasat dia. Akhirnya kulit sudah kembali licin. Itu tandaan alamat bagi orang perempuan sudah suci ketika istinja. Lelaki ni kembali kulit tu keras, kan, kulit lelaki lain, kulit perempuan lain. Itu di antara alamat dia lah. Tapi itu bergantung kepada zon kuat jangkaan di hati. Okey dah, selesai dah, berhenti. Jangan sampai ke kadang-kadang menggunakan masa yang lama. Yang mana sidang pendengar, lama dalam tandas hukumnya adalah makruh. Lama dalam tandas hukumnya adalah makruh. Jadi ada orang yang jenis istinjaknya terlampau lama. Dia menggunakan air terlampau lama. Itu sudah melebihi. Hanya
Sebab itulah kalau orang yang tapi hak ni bukan kerana orang yang ada was-was. Dan keadaan normal sekalipun memang afdal menggunakan tisu. Dahulu saya sebut tisu lah sidang pendengar. Batu tisu ni jadi sebut berulang. Jadi sebut tisu sudahlah. Dalam keadaan orang normal pun afdalnya menggunakan tisu kemudian diiringi dengan air. Sama itulah kalau orang was-was. Guna tisu dahulu. Biar habis hilang ain najis. Barulah menggunakan air. Maka cepatlah jadi suci. Sebab hanya untuk menghilangkan dia punya kesan, bekas ataupun sifat najis. Bukan nak menghilangkan ain. Kalau menggunakan air sahaja, dengan air tu adalah untuk menghilangkan ain serta dengan menghilangkan sifat najis. Tu jadi lama tu. Jadi kalau bagi orang yang was-was, tapi ini bukan was-was ni, orang normal sekalipun, afdalnya menggunakan tisu terlebih dahulu. Kemudian barulah diiringi dengan menggunakan air. Itu cara istinja yang paling afdal. Kemudian pada masa istinja dengan air. Samalah juga istinja dengan tisu. Ketika istinja dengan air ni, ialah terkadang tandas kita ni ada dua jenis tandas. Satu tandasnya tandas hok mana tandas duduk, hok mana tandas dia panggil satu tu sidang pendengar hok dalam FB ni panggil tandas apa? Tandas duduk, tandas cakung, tandas apa? Dia ada dua tandas kita sekarang. Tandas apa? Hok atas latar tu dia panggil tandas. Panggil apa? Tak ada. Ni sedang mendengar hok ikut live ni tak ada komen. Sekarang ni kita ada tandas. Panggil apa? Mangkuk tandas. Dia apa? Mangkuk tandas. Bukan mangkuk hayun. Mangkuk hayun tu marah orang tu. Ni mangkuk tandas. Dia ada hok atas latar. Dia ada hok mangkuk tandasnya hok tinggi. Dia ada hok atas latar. Dia ada hok tinggi. Atas latar ni berarti kita mencangkung atas dua kaki. Kalau tinggi tu kita duduk atas tandas. Kalau atas latar kita mencangkung atas dua kaki ketika kita qada hajah. Kalau tandas tu tinggi kita duduk. Duduk. Bukan berdiri. Berdiri atas tandas tinggi tu, pecah tandas tu, cari penyakit lah. Ada orang ni kadang dia duduk. Terkadang ada. Atau ada komen tandas cangkung hok atas latar, tandas tinggi hok tandas duduk. Sekarang ni bukan tandas cangkung. Orang cangkung hok tandas atas latar. Orang duduk hok tandas tinggi. Tandas tak ada cangkung, tandas tak ada duduk. Mencangkung orang. Tandas hok atas latar, hok duduk orang, hok tandas tinggi. Ni dia. Satu tu. Dipanggil hok atas latar, cangkung. Betul. Hok tinggi tu tandas. Dia panggil tandas duduk. Sebab saya pun tak tu kata. Tak apa lagi gini. Satunya tandas atas latar. Keadaan qada hajah mencangkung atas dua kaki. Satunya tandas tinggi. Lepas tu orang yang qada hajat duduk atas tandas yang tinggi. Duduk bukan berdiri. Sebab ada terkadang kesan tapuk kasut atas tandas yang tinggi. Maknanya dia berdiri atas tandas yang tinggi tu. Tu pecah tandas tu. Cari penyakit lah jawapan dia. Pecah tandas tu. Yelah.
tandas tinggi yang kita duduk atas tu, memang terkadang ada orang yang dia tidak selesa lah. Sebab dia rasa di tempat yang sama, punggung peha orang lain duduk kat situ. Kalau punggung peha orang yang duduk sebelum tu ada kurak, berjakit kurak tak ke macam mana. Dia agak orang tak apa selesa. Dia antara tandas atas latar, kemudian qada hajah mencangkung, itu yang disunatkan. Sebab masa qada hajah, kita disunatkan mencangkung atas 2 kaki. Mencangkung atas 2 kaki. Ada komen di sini, Nurul Ashikin, tandas duduk banyak mendatangkan penyakit. Penyakit kurat ke apa? Ada Nurul kata memang ada orang mencangkung atas tandas tinggi. Mencangkung atas tandas tinggi. Berdiri atas tandas tinggi tu lah. Tu jangan buat gitu. Jadi kita pada masa qada hajah, disunatkan kita qada hajah mencangkung atas 2 kaki. Itu disunatkan seumpama tu, yang mana ketika keluar najis, dia akan jadi jadi lawas. Lawas dia jadi laju. Tu disunatkan mencangkung atas 2 kaki, tandas atas lantai. Cepat sudah dan tidak akan jadi lama ketika berada di dalam tandas. Tapi tak boleh nak kata jugalah sebab ada orang yang tak sihat. Dia nak mencangkung atas 2 kaki, tandas atas lantai, dia tak ada upaya. Dia kena duduk berehat, duduk betul-betul atas tandas hok tinggi tu. Atas tandas hok tinggi. Jadi bicara sekarang ni bicara istinja. Jadi hak tandas ni kita bicara qada hajah. Jadi kalau qada hajah, tandas atas lantai, duduk mencangkung atas 2 kaki, masa qada hajah dia cepat selesai. Sebab dia terbuka, maka yang keluar tu pun jadi lawah, jadi laju. Sebab tu disunat mencangkung atas 2 kaki, tandas atas lantai. Adapun kalau qada hajah, duduk atas tandas yang tinggi, faham-fahamlah, dia sudah tertutup. Bila tertutup ni, terpaksa kena kena teran. Kena teran. Terang ni di antara yang tidak eloknya boleh menyebabkan jadi buasi. Sebab dia terang tu terlampau kuat. Sebab dia tak keluar. Sebab apa? Sebab tempat najis keluar tu dia tertutup. Tambahan pula kalau orangnya gemuk, daging punggungnya banyak, tu lagilah payah nak keluar najis. Tapi bagi orang uzur, memang mereka terpaksa qada hajah atas tandas yang tinggi, yang mana mereka duduk atas tu. Mereka duduk atas tu. Di antara komen FB ni, orang hamil yang sampai bulan, memang dia tak boleh nak qada hajat dan kadang mencangkung, dia kena atas tandas yang tinggi. Jadi masa qada hajah, dia ada lambat sikit bila duduk atas tandas yang tinggi. Saya nak bicara ni istinja. Kita bicara istinja dengan air. Sama juga istinja dengan tisu. Jadi pada masa istinja, kalau mencangkung atas 2 kaki, itulah hak paling mudah masa nak istinja. Pada masa nak istinja tu, wajib dia panggil istirkha, dia panggil. Istirkha. Istirkha ni dengan makna, kalau cakap kita gak meneran. N bukan G. Tapi kita cakap Terengganu ada G lah. Terang. Bukan terang lampu ni. Meneran, N. Jadi dia kena apa? Dia kena nak cerita macam mana?
dia kena push apa? Dia kena terang sikit. Dia kena terang sedikit. Supaya halakah dubur tu dia terbuka. Jangan terang banyak. Terang banyak, keluar gembong dubur. Tu jadi satu penyakit lah pulaknya. Terang sedikit. Untuk memastikan bahawa pada masa istinja dengan air atau mengenai tisu ni, tempat yang zahir anggota badan yang wajib diistinjakan meratai. Meratai. Lepas tu dia terang sedikit. Terang sedikit. Bukan terang banyak sampai ke jadi keluar gembong. Bukan. Jadi macam mana kalau istinja selepas qada hajah dalam keadaan duduk atas tandas yang tinggi? Nak terangnya macam mana? Sebab bukan kata di bulatan dubur itu tertutup. Di kawasan dia pun rapat. Daging punggung pun rapat. Jadi macam mana nak istinja? Dengan air ataupun dengan tisu. Tu sidang pendengar kena ambil perhatian molek. Kalau pada masa istinja dengan air, mencangkung atas dua kaki, tandas atas lantai, atau senang. Teran sedikit, lepas tu barulah istinja dengan air ataupun istinja dengan tisu. Supaya di kawasan lipatan-lipatan dubur itu tak ada tinggal dah najis. Di lipatan-lipatan dubur tak ada tinggal dah najis. Maka kena teran sedikit. Wajib tu kena istirkha. Tapi kalau atas tandas tinggi, hak qada hajahnya, kemudian istinjaknya dalam keadaan duduk, hak tu kira-kira macam mana. Sebab ketika istinja dengan air ataupun dengan tisu, wajib meratai. Wajib meratai kawasan zahir. Kawasan zahir, bukan kawasan batin. Kawasan zahir. Kawasan zahir ni, makna apa ni? Kalau mencangkung atas dua kaki, teran sedikit, yang terbuka tu dipanggil kawasan zahir. Yang wajib disucikan dengan air ataupun diratakan sapu kalau menggunakan tisu. Kalau menggunakan tisu. Ini mudah kalau qada hajah dan istinja ketika dalam keadaan mencangkung tandas atas lantai. Hak zahir saja ni. Adapun hak bahagian batin. Bahagian batin. Zahir bahagian luar. Batin bahagian dalam. Sidang pendengar kena ambil faham molek. Ketika istinja, wajib menyucikan kawasan zahir. Bukan kawasan batin. Ketika mandi wajib meratakan air di kawasan zahir. Bukan kawasan batin. Jadi saya tambah sikit. Mandi wajib. Istinja dengan air. Contohnya, wajib menyucikan kawasan zahir. Ketika mandi wajib, meratakan air sekalian anggota zahir badan. Kita pergi kepada halakah dubur, bulatan dubur. Manakah hak zahir? Yang zahir ni, yang terbuka pada masa mencangkung atas dua kaki. Itu dia panggil anggota zahir. Yang wajib disucikan pada masa istinja dengan air. Yang wajib disapu apabila istinja dengan tisu. Yang wajib disampaikan air ketika meratai tubuh ketika mandi wajib. Itu dia panggil anggota zahir badan. Itu dipanggil anggota zahir badan. Hak anggota batin mana pula? Hak di dalam. Hak di dalam tu dipanggil anggota batin. Hak di dalam tu jangan kosek. Hak di dalam tu jangan kosek. Memang di dalam tu, di dalam batin dubur, di dalam batin dubur, memang kemungkinan masih lagi ada baki tahi. Dalam batin dubur, kemungkinan masih lagi ada
tahi. Tapi itu batin. Itu bukan zahir. Tidak wajib disucikan. Ketika istinja tak wajib situ. Sidang pendengar, peringatan ni. Jangan sesekali pada masa istinja, saya nak sebut pun malu. Nak sebut pun malu. Tapi bab hukum ni kena sebut. Sidang pendengar kena faham lah. Sekarang ni kita bicara bab hukum hakam agama. Tak boleh nak malu bab hukum hakam agama. Jangan pula, apa duk cerita bulatan dubur lah. Itu alat sulik tu. Kenapa duk cerita? Kita bicara hukum. Kita bukan cerita ni alat sulik saja-saja ni. Ini cerita hukum. Wajib kita kena tahu hukum. Dalam bab hukum agama, tak boleh nak malu. Innallaha la yastahi anil haq. Allah tak malu daripada perkara yang sebenar. Tak boleh malu dalam perkara sebenar ni. Kena belajar molek. Apabila meneran terbuka di bulatan dubur, itu zahir. Selebih daripada tu, dia panggil batin. Jangan sesekali ketika istinja memasukkan ruas jari ke dalam dubur. Jangan sesekali amal seumpama tu, sebab ada di tempat kita di Terengganu ni, ada yang mengajar muridnya ketika istinja kena korek sikit. Sebab apa? Sebab dalam dubur tu masih lagi ada baki tahi. Disuruh korek. Tak ada hukum seumpama tu. Tidak ada hukum seumpama tu. Jangan amalkan. Kalau pernah belajar, kemudian pernah amalkan, hentikan. Tidak ada hukum tu. Di dalam tu memang ada lagi baki tahi. Betul. Itu batin. Itu bukan zahir. Tak jangan ada sentuh waktu. Faham tak ni? Ada yang bukan pada masa istinja memasukkan ruas jari ke dalam dubur. Ketika mandi wajib pun guru dia ajar supaya masukkan ruas jari sedikit dalam dubur. Itu salah sangat-sangat. Dan ada yang amal seumpama tu kena penyakit buasir. Ni ada ni. Hak komen Nurul Ashikin Abdul Hadim komen. Betul Ustaz? Ada Ustaz ajar macam tu. Supaya memasukkan ruas jari dalam dubur ketika istinja. Jangan sekali lakukan. Tidak ada hukum seumpama tu. Sudah perlu kena ingat. Kita sudah menghampiri. Bulan Ramadan. Kalaulah memasukkan ruas jari dalam dubur siang hari bulan Ramadan, batal puasa. Tapi kita ni bukan kes yang bulan Ramadan ni. Dak Ramadan ke, malam hari ke, memang tidak ada ajaran. Masukkan seruah jari ke dalam dubur ketika basuh, ketika istinja. Tidak ada. Memang di dalam tu masih lagi ada baki tahi. Tapi itu batin, bukan zahir. Ketika istinja, dengan air sucikan najis pada anggota zahir badan. Ketika mandi wajib, ratakan air pada anggota zahir badan. Mana anggota zahir badan? Bulatan dubur ketika menerang, ketika mencangkung atas dua kaki. Selebih daripada itu, dia panggil batin. Kalau nak kira ada baki tahi di dalam, bukan hanya seruah jari, masuk sampai ke siku pun tangan, masih lagi ada baki tahi di dalam. Ni saya tambahlah ni. Dia kedok tak tahu, tapi jangan amalkan. Di tempat kita dahulu ada ajaran yang seumpama ni. Ada ajaran yang seumpama ni, tetapi kemungkinan bukan di tempat kita saja. Sebab saya pernah soalan dalam TV, soalan dalam TV. Soalan yang sama, hari yang berbeza,
Yang menjawab ustaz yang berbeza. Soalan yang sama, hari yang berbeza. Yang menjawab ustaz yang berbeza. Yang bertanya orang sama ke orang yang lain-lain, wallahu alam. Ketika istinja, dimasukkan seruah jari ke dalam tubuh, batal dok puasa Ramadan. Masa soalan tu bicara tajuk Ramadan. Tajuk puasa bulan Ramadan. Jawapan yang pertama, ada jawab kata, dok batal dia kata. Sebab masuk seruah jari tidak mengenyangkan. Oh, tak batal. Batal kerana masuk suatu ke dalam rongga. Bukan seruas jari. Masuk setengah ruas jari pun batal dah puasanya. Dia kata dok kenyang. Kita bukan bicara kenyang dok kenyang. Masuk suatu ke dalam rongga dubur, maka batal puasa. Lepas tu, soalan hari yang lain pula. Ustaz jawab ustaz lain pula. Dia kata, kalau memasukkan jari kerana dubur saja-saja, batal puasa. Kalau memasukkan jari ke dalam dubur ketika istinja, tak batal puasa. Batal puasa. Bukan masuk seruah jari. Masuk sehung duhung pun jari tu. Sidang pendengar faham tak? Sehung duhung tu tak tahulah. Masuk sikit saja. Ruah jari ke dalam dubur dan rongga dubur. Kalau syahri bulan Ramadan, batal puasa. Tapi kita bukan cerita Ramadan ni. Bila-bila kita istinja sekalipun, tidak ada hukum memasukkan jari ke dalam rongga dubur. Yang adanya, pada masa istinja, mencangkung atas dua kaki, ketika nak istinja, istirkhaq dengan bahawa meneran sedikit. Biar dia terbuka. Meneran sedikit. Jangan meneran banyak. Itu jadi penyakit pula. Meneran sedikit, kemudian barulah istinja dengan air ataupun istinja dengan tisu. Ini bicara qada hajah, tandas atas lantai yang disunatkan. Qada hajah mencangkung atas dua kaki. Lepas tu macam mana dengan situasi qada hajah atas tandas yang tinggi dengan bahawa duduk atas tu. Terkadang bagi orang yang uzur, terkadang bagi orang yang hamil nak sampai bulan, dia kena duduk atas tandas yang tinggi. Lepas tu macam mana tu? Pada masa qada hajah, tak lawah dah. Tak laju dah. Sebab tertutup. Pada masa istinja, macam mana cara nak buat? Tu insyaAllah lah. Sambung minggu hadapan pula. Jadi untuk minggu ini, minggu ketiga ni, tajuk istinja. Belum lagi masuk pembicaraan istinja dengan batu ataupun dengan tisu. Masih lagi membicarakan minggu ni dengan istinja dengan air. Jadi minggu yang ketiga dah ni. Tak apalah. Oleh kerana kitab Safinatun Najah, kitab yang kecil. Jadi saya ambil tajuk kitab. Kemudian saya menghuraikan dahulu. Kemudian barulah masuk kepada apa yang dibicarakan dalam kitab. Kitab Safinatun Najah kita jadikan sebagai tajuk, sebagai tapak, sebagai landasan. Tetapi kena menghuraikan lebih luas berpandukan kepada kitab-kitab fiqh yang lain. Walaupun saya membaca kitab tapi belum menghuraikan, sidang pendengar yang ada kitab atau yang belum ada kitab, memanglah seeloknya berkitab. Kemudian buat catatanlah ilmu penambahan tu, buat catatan. Ni komen banyak ni. Khusus haji intensif 2010. Sidang pendengar kata, seorang ustazah ajar 3 istinja memasukkan jari dalam dubur. Tidak ada ajaran tu. Tidak ada ajaran masuk jari dalam dubur 3 istinja. Tidak ada sama sekali. Jangan ajar seumpama tu. Yang pernah belajar seumpama tu, jangan amal sama sekali. Jadi insyaAllah saya akan sambung lagi lah berkaitan isi dengan air untuk kelas akan datang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.